Untuk lintas langsung dari negeri-negeri, kita ke Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Antara tumpuan liputan RTM Sarawak pada hari ini adalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan lebih 37,000 individu di Sri Aman bakal menerima suntikan. Perkembangannya terus saja bersama Vanessa. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah. Salam sejahtera dan salam hormat. Seramai 37,267 individu di bahagian Sri Aman dijangka menerima vaksin COVID-19 bagi fasa kedua. Pegawai Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Sri Aman, Dr. Janariah Jangani ketika dihubungi RTM memberitahu pemberian vaksin fasa kedua akan dilakukan secara berperingkat bermula Jumaat ini. Untuk kumpulan pertama, 264 penerima daripada kalangan warga emas dan orang kurang upaya akan menerima vaksin di Dewan Suara Sri Aman, manakala 364 orang akan menerima vaksin di Hospital Sri Aman. Beliau memberitahu persediaan untuk program imunisasi fasa 2 di Sri Aman berada pada tahap optimum. Petugas Kementerian Kesihatan seramai 40 orang akan dibantu petugas dari lain-lain agensi termasuk polis, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Jabatan Penerangan dan sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteer MyVac. Dr. Janariah turut memaklumkan setakat 16 April lepas, seramai 2,001 petugas barisan hadapan di bahagian Sri Aman telah menerima vaksin. Cuaca kering dan panas dijangka berlaku pada bulan Jun hingga September tahun ini di Sarawak. Bahagian utara iaitu Miri dijangka merekodkan cuaca kering manakala suhu sehingga 35.3 darjah Celsius di kawasan tengah iaitu Kapit. Masih lagi banyak. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Haburi Hamdan menjelaskan cuaca kering ini berisiko untuk Miri yang terdedah dengan kebakaran tanah gambut berbanding cuaca panas di Sibu dan Kapit. Ia lebih membimbangkan jika berlaku pencemaran udara akibat kegiatan pembakaran terbuka dalam negeri maupun yang berlaku di negara jiran. Bagaimanapun jelasnya, buat masa ini, Sarawak masih dalam tempoh peralihan monsun angin yang boleh menyebabkan ribut petir yang turut mempunyai risikonya tersendiri sama ada untuk pengangkutan udara maupun kegiatan di laut. Sekarang ni masih lagi thunderstorm berlaku. Artinya sehingga pertengahan Mei, daripada sekarang hingga pertengahan Mei adalah tempoh yang berlaku aktif thunderstorm ataupun ribut petir. Kita cuba elakkan diri di bawah pokok yang tinggi lah, sebab pokok tu adalah menjadi perangkap untuk menangkap kilat dan juga masa memandu di hujan lebat kan, kita nak elakkan keadaan begini. Kalau boleh kita jangan memandu lah, berhentilah cari tempat yang sesuai teduh kan. Beliau ditemui RTM di Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak di Kuching. Terdahulu, beliau menerangkan kesan perubahan iklim yang berlaku di Sarawak yang disifatkan normal dengan peningkatan cuaca sehingga 1.3 darjah Celsius berbanding 2.4 di Semenanjung dan 1.8 di Sabah. Kesesakan yang berlaku di Terminal Kontena Lembaga Pelabuhan Kuching KPA pada 27 Mac lepas dikenal pasti berpunca daripada gangguan sistem komputer yang telah menjejaskan sistem pengurusan terminal kontena. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing dalam satu kenyataan memaklumkan kesesakan tersebut menyebabkan kelewatan masa transaksi kontena kepada 2 jam atau lebih berbanding dengan 45 minit pada kebiasaannya. Jelasnya ini kerana KPA terpaksa menggunakan sistem manual sementara menunggu sistem komputer tersebut untuk beroperasi. Tan Sri James memberitahu kelewatan transaksi tersebut telah menyebabkan beberapa syarikat perkapalan mengenakan caj tambahan kepada pelanggan mereka. Beliau menjelaskan caj tambahan tersebut dikenakan oleh syarikat perkapalan berkenaan dan bukannya KPA. Perkara itu dimaklumkan oleh KPA semasa lawatan kerjanya ke KPA di Pending Kuching.
Majlis Perbandaran Padawan MPP akan mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk mengenakan denda kepada individu yang terlibat dalam aktiviti pembuangan sampah haram dengan hukuman melakukan kerja-kerja sosial. Pengerusi MPP Loh Kie Chiang memberitahu kerja-kerja sosial itu termasuk membersih kawasan sampah haram atau di kawasan lain sebagai hukuman kerana amaran dan denda yang dikenakan tidak mendatangkan kesan kepada mereka. Loh Kie Chiang berkata cadangan itu akan diperincikan dalam satu mesyuarat akan datang untuk mencari penyelesaian terbaik bagi perkara tersebut. Ke arah itu, beliau mahu kerjasama orang awam dalam menyalurkan maklumat kepada MPP sekiranya berlaku aktiviti pembuangan sampah haram di kawasan mereka. Loh memberitahu demikian kepada pemberita selepas meninjau tapak pembuangan sampah haram di lorong Stapok Utara, Kuching. Mengulas mengenai tapak itu, MPP dan Trini Cairns akan melakukan pembersihan kawasan tersebut. Pihaknya juga bercadang untuk memasang kamera litar tertutup dan papan notis di kawasan terbabit untuk mengurangkan aktiviti pembuangan sampah haram di kawasan itu. Seramai 16 individu disyaki terlibat dalam aktiviti judi haram ditahan polis dalam 14 serbuan berasingan di premis kedai serbaneka 24 jam, kedai kopi dan kediaman persendirian sekitar Kuching. Dalam satu kenyataan media oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching, polis telah melaksanakan operasi bersepadu bermula pada 12 hingga 18 April lepas melibatkan pelbagai bahagian dan cawangan di bawah IPD Kuching. Hasilnya, seramai 11 individu yang terdiri daripada 8 lelaki dan 3 wanita berusia antara 20 dan 53 tahun ditahan dalam 11 serbuan berasingan di Gita, Satok dan Tabuan Jaya kerana disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian atas talian. Kes disiasati bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa hukuman dengan denda sehingga RM50,000 dan penjara sehingga 3 tahun. Sementara itu, IPD Kuching juga memaklumkan mengenai penahanan 2 lelaki tempatan berusia lewat 30-an di 2 premis berasingan di Jalan Pelabuhan dan Jalan Setia Raja kerana disyaki menjual loteri 4 nombor ekor haram. Kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 4-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa hukuman denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM200,000 serta penjara tidak lebih 5 tahun. Dalam pada itu, seramai 3 lelaki tempatan berusia antara 60 dan 67 tahun turut ditahan dalam serbuan ke atas aktiviti perjudian di tempat awam di Jalan Power iaitu melibatkan judi holo. Kesemua suspek disiasat di bawah Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa hukuman denda maksimum RM2,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan.